Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, sekarang ni kita di tajuk yang ke-15. Kita di tajuk yang ke-15, iaitu hikayat berkenaan dengan seekor kotak. Seekor kotak maksudnya burung merpati liar yang berada di padang pasir, bertelagah dengan seekor gurak, yang gagak berebut hufrah, satu lopak air, di mana setiap di kalangan mereka itu mendakwa lopak air itu kepunyaan dia. Lalu mereka membawa kes itu kepada qadi para burung. Lalu qadi menuntut ataupun meminta mereka mengemukakan bukti, dan mereka berdua memang tak ada bukti. So yang peliknya, hakim iaitu qadi telah memutuskan dalam perbicaraan itu hufrah menjadi milik kotak, bukannya milik gurab, sedangkan lopak itu kepunyaan gurab. Oleh kerana kehairanan kotak, heran kenapa qadi beri keputusan itu kepada dia. So dia pun bertanya kepada qadi, apa gerangan qadi ini, apakah perkara yang mendorong qadi memutuskan keputusan itu bagi pihak dia, sedangkan dia tahu bahawa keputusan itu sebenarnya bukan, sedangkan kedua-dua mereka tidak memiliki bukti. Jawab qadi, kotak ni, mana burung-burung kotak ni memang terkenal dengan sifat sidq, cakap benar. Jadi berdasarkan pada kenyataan itulah Tuan Qadi kata, aku memutuskan ini untuk kotak. Setelah itu Tok Qadi pula tanya, kotak, kenapa kamu menuntut hufrah itu sedangkan dia bukan milik kamu? So jawab kotak, kerana sifat marah dia, dengki dia, kan, dorongan marah, sauratul ghadab dia menyebabkan dia berbuat demikian. Okey, berkenaan dengan hufrah tadi, apabila qadi memutuskan itu milik kotak, maka kotak kata, dan dia beri alasan bahawa dia dengar khabar cerita tentang kotak ni ialah makhluk yang sangat benar dalam tutur kata. Maka oleh kerana berdasarkan pada itu, dia kata, baiklah Tuan Qadi, dia kata sebenarnya hufrah ni, lopak ni milik gurab. Sebab kalau Tuan hamba begitu yakin bahawa golongan kotak ni tidak berbohong, maka saya nak kekalkan sifat tu. Sifat tu harus dikekalkan. Itu lebih baik daripada saya memiliki beribu-ribu, memiliki 1000, dia kata, kalau diberikan 1000 hufrah berbanding dengan sifat baik yang sudah masyhur itu, saya lebih memilih sifat baik tersebut. Itulah ringkasan cerita antara kotak dengan gurab dan qadi. Hikayatun, ini hikayah yang ke-15. Qila, dikatakan, inna, sesungguhnya ada seekor qatatan, seekor burung merpati liar di tanah padang pasir, tanaza'at, telah bertelingkah, telah berselisih dengan gurabin, seekor gagak, pada hufrah ini berkenaan dengan lopak air. Hufrah lubang sini, lubang air lah. Hufrah yajtami'u fiha al-ma', hufrah yang berkumpul padanya air.
wadda'a, telah mendakwa, kullu, setiap, wahidin, seekor, minhuma, daripada mereka berdua, mendakwa annaha, bahawa hufrah adalah milkuhu, milik dia. Lalu tahakama, mereka membawa kes untuk mendapat hukuman, keputusan. Tahakama, mereka berdua membawa kes ini ila, kepada qadi, para at-tayri, para burung. Lalu talaba qadi, dia yakni qadi meminta bayyinatan, bukti daripada mereka berdua, minhuma. Falam yakum, maka lam yakun li ahadihima bayyinatu yuqimuha. Lam yakum, tidak, li, memiliki, ahadihima, mana-mana di kalangan mereka berdua. Salah seorang mereka berdua, ini mana-mana, ahad, mana-mana di kalangan mereka berdua, one of them lah, each one of them tidak memiliki, li ahadihima, tidak memiliki sebarang, bayyinatan, tidak sini, lam yakum, tidak, li, memiliki, ahadihima, mana-mana seorang di kalangan mereka, bayyinatun, keterangan ataupun bukti yang boleh dikemukakan, yuqimuha, yang dia boleh kemukakan. Aqama yuqimu, mendirikan, mengemukakan. Tadi refer kepada bayyinat. Tapi yang peliknya, qadi, walaupun tidak ada keterangan, fahakamal qadi, maka qadi telah memberi keputusan tersebut untuk atau bagi pihak al-qata'. Qata' yang dapat apa? Dapat khufrah. Qadi telah memutuskan untuk qata' khufrah tadi. Bil khufrah maknanya untuk khufrah tadi milik, bukan. Qadi telah memutuskan untuk qata', atau kita tak terjemahkan. Qadi telah memutuskan qata' milik, untuk qata' milik, memiliki khufrah. Falamma ra'athu, heranlah al-qata'. Maka apabila kan, falamma ra'athu, dia melihat, qadi, qada, telah memutuskan, biha, hufrah, telah memutuskan hufrah, tanpa, min, ghairi, tanpa, bayyinatin, sebarang bukti, wal halu, sedangkan mana hal, keadaan sebenarnya, annal hufrah, bahawa hufrah itu kanat, adalah milik si ghurab, si gagak. Qalat, ini apabila dia melihat begitu, qalat lahu, berkatalah qutat kepada tuan qadi, ayyuhal qadi, wahai qadi, malladhi da'aka ila an hakamta li wa laysa li bayyinatun. Apakah alladhi, yang da'aka ila, mendorong kamu untuk hakamta, untuk kamu memutuskan, li, apakah perkara yang mendorong kamu memutuskan kepada aku, sedangkan walaysa li, tiada bagiku, mana aku tidak mempunyai sebarang bukti, bayyinatun. Satu, wa malladhi atharta bihi da'waya ala da'wal ghurab. Aku nak tahu juga, apa yang asarta, yang menyebabkan kamu memilih, asara yu'athiru, artinya memilih. Apakah perkara, apakah yang menyebabkan kamu asarta, yang kamu memilih dakwaya, dakwaan aku, mana kamu memilih aku untuk diberikan keputusan khufrah tadi, ala, mengatasi da'wal ghurab, dakwa yang dikemukakan oleh ghurab, gagak.
Jawab qadi, faqala qadi, jawab qadi kepada Qutat, laha, faqala, maka berkatalah qadi lillah, untuk kepada ha Qatat. Qad ishtahara, telah masyhur, an berkenaan, ki kamu. So Qatat ni perempuan, betina lah, betina dari segi lafaz tu. Qatat ada ta tu kan, so dia dianggap sebagai betina. Qad ishtahara anki, telah masyhur, an berkenaan, ki kamu, masyhur tentang as-sidqu, sifat benar, sifat bercakap benar, bainan nasi, di kalangan manusia. So manusia pun bercakap tentang kamu ni. Kalau nak kata orang yang benar ni, Qatat lah. Kalau nak buat perumpamaan pun, kerana terlalu benar ni, si Qatat. Hatta sehingga darabu, mereka telah melakukan, membuat. Daraba saya pukul kan, tapi kalau daraba plus masal, perumpamaan, jadi kita kata telah membuat sini. Sehingga mereka telah membuat al-masal, perumpamaan, bisidqika, dengan sidqi, dengan kebenaran tutur kata kamu. Bisidqika, bisidqiki lah kan? Tadi dia pakai ki. Bisidqiki. Faqalu. Lalu mereka berkata, mana manusia tadi, dia berkata, buat perumpamaan ni macam mana? Ma asdaqu min Qatatin. Tiada, laisa, tiada yang lebih benar daripada Qatat. Tiada yang lebih benar daripada Qatat yang wujud, maujudan. Khabar dia ni tak ada. Khabar dia hazaf, maujudan. So, ma ni sama dengan laisa. Ma asdaqu min Qatatin maujudan. Tiada yang lebih benar tutur kata daripada Qatat yang ada, maujudan, di kalangan burung-burung ataupun manusia. Faqalat lahu, lalu mendengar kata-kata begini, pujian-pujian, sehingga manusia menjadikan perumpamaan tentang kebenaran tutur kata Qatat. Faqalat, berkata, maka berkatalah Qatat lahu, kepada Tuk Qadi, iza kana al-amru ala ma dhakarta, apabila perkara tersebut ala sebagaimana ma dhakarta, apa yang kamu sebut, maka fawallahi, maka demi Allah, aku sekali nak bercakap benar, innal hufrata, sesungguhnya lopak itu, lil ghurabi, adalah milik si gagak sebenarnya. Ma ana mimman tashtahiru anhu khullatun jamilatun wa yaf'alu khilafa. Ma, tidaklah, ana, aku, min, daripada, man, atau tidaklah aku di kalangan orang yang masyhur, tashtahiru. Sebab dia refer, dia orang boleh bercakap kan. Kalau dia kira orang yang berakal lah. Berakal sudah guna manusia. Tidaklah aku termasuk mereka yang masyhur anhu, tentangnya, masyhur tentangnya, tashtahiru anhu kullatu, masyhur dengan kullah, dengan sifat yang jamilah, sifat ataupun akhlak yang jamilah, yang cantik, yang mulia. So tidak ma'ana mimma istashara, tidaklah aku termasuk orang yang masyhur khullah dia kan, masyhur perangai dia, kemudian wa yaf'alu khilafaha, dia buat perkara yang khilafaha, yang bercanggah dengan sifat baik tersebut. Khilafaha. So aku tak nak, dia kata aku tak nak termasuk orang yang sudah masyhur dengan sifat-sifat baik, tiba-tiba
dia melakukan perkara yang bercanggahan dengan sifat baik tersebut. Faqala laha, maka berkatalah si qadi kepada qata. Apa pula gerangan Tuhan hamba? Ma hamalaki, apakah yang mendorong kamu? Berbuat hadhi da'wah. Hamala mendorong ki kamu. So ma hamalaki asalnya makna carry. Ma hamalaki, apakah yang mendorong kamu, apakah yang membuat kamu mengemukakan hadhi da'wah. So hamala ni dia pakai alam kan, membawa, mendorong kamu melakukan dakwaan ini. Hadhi da'wah. Dakwah yang macam mana? Yang al-batilati, yang batil ni. Apa gerangannya kamu? Batil artinya yang bohong ni. Faqalat, lalu dia pun jawab. Dorongannya ialah sauratul ghadabi. Amal saurah. Saurah maknanya dorongan tadilah. Dorongan yang saurah pengaruh. Pengaruh kemarahan. Al-ghadab. Penguasaan. Dikuasai oleh saurah. Satu riwayat yang lain disebut sauratun. Sauratu. Dia guna tha'. Sauratul ghadabi. Saurah pun maknanya satu benda yang sauratun. Revolusi kalau zaman moden ini panggil revolusi. Desakan tadi tu. So desakan ghadab. Liqaunihi. Li kerana qauni dia. Kerana dia mani'an. Kerana dia melarang ataupun menegah li aku. Menegah aku min daripada masuk ke lopak itu. Wuru dia. Wuru daripada masuk ke lopak tersebut. Walakinna, tetapi ar-ruju'u, kembali kepada ila al-haq, kebenaran adalah lebih aula minat tamadi fil batil, daripada berterusan. Tamadi dia daripada berterusan dalam kebatilan. Fil batili. Fil amri batil. Lianna kana baqa'a hadhihi syuhrah. Kerana kekalnya kemasyhuran ini buat aku khairun, lebih baik jika dibandingkan dengan aku memperolehi 1000 khufrah. Min alfi 1000 khufratin. 1000 lopak. Itu terjemahan secara ringkas tajuk yang ke-15. So sekarang ni mari kita tengok satu persatu kalimah dia. Dan kalau ada nahu, kita tengok sudut nahu dia. Okay. Kila. So, kila daripada qala kan? Qala ni binaan apa kalau dalam bahasa Arab? Kita panggil binaan ma'ruf. Active binaan active voice. Binaan aktif. Kalau dia punya majhul, passive voice, kuwila. Sebenarnya asalnya qala, qawala. Qawala, kuwila. Okey. Sekarang ni, waw ni, huruf sakit. So, mengikut orang Arab, huruf sakit ni, dia berat. Menanggung baris. Jadi, dia terpaksa buang. So, daripada buang, dia kata baik bagi kepada qaf dulu lah. So, buang baris qaf, bagi ke dia. So, bila qaf menerima baris bawah, maka waw ni mesti harmoni dengan baris sebelum dia. So, kalau macam ni, susahlah nak bunyi. Jadi, apakah baris yang, huruf yang rapat dengan baris kasrah? Huruf ya lah. So, ditukar waw ni kepada ya. Jadilah qila, dikatakan. Qila, qala berkata, qila, dikatakan. Telah dikatakan, artinya telah diceritakan. Inna, sesungguhnya ada seekor qatatan. So, inna ni kita panggil huruf yang menyerupai fi'il kerana dia dapat menasabkan fi'il. Kita panggil huruf musyabbah bil fi'il. Jadi, inna,
Sekarang ni menasabkan qata'. So qata' ni jadi mansub, dinasabkan. Berada ataupun kita kata dalam keadaan nasab, nasbun. Ini dinasabkan. Ini berada dalam keadaan kenasaban. Ini maksudnya kenasaban. Ini dinasabkan. So biasanya kalau kita sebut mansub dinasabkan, kita tambah dinasabkan dengan baris apa? Mansubu bi sini bil fathah, baris atas. Kalau kita nak kata dinasabkan, so kita guna mansubun. So biasanya pakai bilah mansub dengan baris al-fathah. So kalau fathah ni kalau nampak tengok betul-betul kan, nampak kita bubuh situ al-fathah az-zahira. So satu lagi, kalau dia tak nampak sebab ada keuzuran yang tertentu, kita panggil muqaddara. Al-muqaddara. Yang ditakdirkan ada tapi tak nampak lihat. Ada setengah-setengah perkataan macam dakwah kan. So dakwah, so dia ada baris dekat waw je, dakwah. Ya ni tak ada baris. So ya ni alif maksurah. So dakwah. So alif maksurah dia tidak boleh memiliki baris. Jadi kalau ditakdirkan dia jadi maf'ulun bih sini, so dia ada baris. Sebab tu dia kata baris dia baris yang ditakdirkan ada. Yang ni mansubun bi al-fathati, dengan baris fathah yang ditakdirkan ada, al-muqaddarah. Kalau ada, kita kata fathah yang zahirah. Okay, ini inna huruf musyabbahah bil fi'il. Qata'atan isim inna. Isim inna. Kita kata inna contohnya. Inna Zaidan qa'imun. Inna Zaidan yakumu. Berdiri. Sesungguhnya Zaid berdiri. Boleh guna isim, boleh guna fi'il. Inna Zaidan qa'imun, inna Zaidan yakumu. So qama dan yakumu khabar inna. Ini sama jugalah. Okay, sesungguhnya qata' tanaza'at. Bertelengkar, bergaduh. Tanaza'at di bab tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Masdar dia tafa'ulan. Jadi tanaza'a yatanaza'u tanazu'an. So, oleh kerana qata' ni mu'annas lafzi. Dari segi lafaz dia tu ada ta marbutah, maka fi'il dia pun matikan. Tanaza'at. Ma'a ghurabin, dengan ghurab. So ma'a ni mana bersama ni melibatkan tempat kan. So ini kita kata zaraf lah. Zaraf. So zaraf, dan dia ada hubungan yang ghurab. So dia juga mudhaf. Ghurab automatik jadi mudhaf ilaihi. So mudhaf ni bagi bawah kan. So ma'a ni kalau mudhafu ilaih mesti hukum dia majrur, dijarkan. So kita kata dijarkan dengan zarf, bizarf. Dijarkan dengan zarf. Kalau bagi majrurun bil kasrah. Dengan kasrah yang nampak begitu zahirah. Majrurun bil kasrah zahirah. Kalau kita nak detail lagi, kita boleh masukkan apa-apa benda yang maklumat yang kita tahu. Ghurab nakirah, kita kata isi nakirah. So fi hufratin. Fi huruf apa kita panggil huruf? Harfu jar rin. Hufrah majrur lah kan? Dijarkan oleh fi. Dijarkan oleh fi dengan baris bi, sama juga dengan bil kasrah, dengan baris yang azza, yang nampak tengok, yang zahir. Bil kasrah az-zahirah. Yajtami'u. Ijtama'a. Yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. Ijtima'an. Ijtima'an. Ijtima' dalam bahasa Melayu pun panggil ijtima'. Ijtima' perkumpulan. Panggil ijtima'. So ambil daripada sinilah.
Sama juga dia dengan bab, bukan, ini bab apa? Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. So berkumpulnya air. So fa'il dia jauh tu, al-ma'u. Sebab ada jar majrur. Jar majrur dia bebas duduk mana-mana. Contohnya kita boleh buat yajtami'u, ni asal dia, al-ma'u fiha, berkumpul air di dalamnya. Ini asal dia. Tapi dia jar majrur ataupun zaraf ni ma'a, kita boleh letak dia di mana-mana. Sekarang ni kita nak letak dia di sini. So al-ma' tetaplah kan, dari segi makna dia adalah pelaku kepada yajtami'u. So al-ma' ni oleh kerana pelaku kita panggil fa'il. Apa hukum fa'il? So hukum fa'il, hukum dia boleh guna istilah rafa', boleh guna istilah marfu'. So kalau marfu', kalau nak sebut baris, kita kata marfu' dengan bi sini, bi dhammah lah, dengan baris dhammah yang nampak ini zahirah, bi dhammah az-zahirah. Fiha fi inilah kepunyaan yajtami'u. Yajtami'u di mana? Di dalam khufrah. Wadda'a, dan dia mendakwa. Idda'a asalnya idda'a, ni ain. So idda'a daripada ta'ala. So idda'a pun daripada da'a, menyeru. Bila buat ba ifta'ala artinya mendakwa. Mendakwa. Ya, sepatutnya idda'aya gitu kan. Idda'aya. So ya ni berat bagi dia. Asalnya waw, da'awa ni. Tapi bila buat ifta'ala, waw tu akan tukar kepada alif maksurah gitu. Pada ya. Idda'a. So idda'a. Okay, sekarang ini masalah dal. So, dal untuk binaan ifta'ala. So dia boleh untuk meringankan sebutan dia. So dia boleh tukar ta ni ikut dia punya huruf. So dal sini. So dal tukar kepada dal. So bila dal tukar kepada dal sini, jadi dua dal di tempat yang sama. Kan? So kita boleh idgham lah. Idda. So buat idgham jadi dia macam ni. Idda'a, mendakwa. Mendakwa kullu, ni fa'il dia lah. Sebab setiap seorang, setiap ekor tu mendakwa, so fa'il. So fa'il hukum dia marfu' ataupun kita panggil rafa'. So marfu' dengan baris apa sini? Bil dhammah, dengan baris dhammah yang nampak, yang zahirah. Tapi dia sendiri tak habis lagi cerita dia. Sebab kullu ni dia ada hubungannya dengan wahid. So kullu wahidin. So kullu, hubungan dia dengan da'a, dia fa'il. Hubungan dia dengan wahid, dia mudhaf. Dan hubungan dia dengan wahid akan jadi mudhaf ilaih. Ingat kalau mudhaf ilaih, kan anak kata pakai off kan? So, mana of the children of Israel contohnya. So ini aku panggil idhafah lah. Yang sebelah sini tak boleh ada tanwin, yang sini kena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih artinya dia akan jadi jar ataupun dia kita sebut majrur. So bila mudhaf ilaih automatik majrur. Hukumnya masuk dalam kelompok majrur, kelompok jar. So kita ada berapa kelompok i'rab? 3 saja. Untuk isim kita ada raf'un, nasbun dan juga jarrun. Kelompok dia lah. So kelompok dia di bawah dia ni ada keadakan nama setiap isim
Setiap kata nama dalam ayat. So dia jadi apa? Fa'il ke, dia jadi adverb ke, dia jadi subjek ke, dia jadi predicate ke. So kalau jadi predicate, subjek, predicate masuk grup rafa'. Kalau dia masuk grup objek, dia masuk grup nasab. Kalau dia masuk grup yang ada huruf jar, mana ada preposition, masuk grup jar. Itu ajalah kita nak masuk. Kemudian setiap rafa' ni ada lambang-lambang dia lah, tanda. So tanda dia itulah baris ni. So rafa' sini baris bawah kan. Jar antara main tanda bagi jar ialah baris kasrah. So dia yang pertama sekali kita nak tahu dia ni apa benda. Dia masuk grup jar ni kerana dia jadi mudhafu ilaih. So sini setiap mudhafu ilaih hukum dia jar. Jar sini lah. Jar dengan baris apa? Kasrah. Minhuma daripada kedua-duanya. Ini sifat kepada wahid. Sifat kepada wahid ataupun sifat kepada kullu lah. Kullu minhuma kan. Kullun minhuma. So, mungkin sifat kepada kullun. Jar majrur juga boleh jadi sifat. Minha. Boleh jadi kata sifat. Sebab dia tak boleh diri sendiri kan. Minha. Dia kena ada bergantung dengan benda yang dihazafkan yang merupakan kata sifat. Kainun maknanya berada, wujud. So kainun minha. So kullun, setiap satu wujud dia yang wujud di kalangan mereka berdua. So kullun, sebab tu dia kata sifat kepada kul. So minha ni sifat kepada kul. Annaha mendakwa bahawa. Mestilah kalau kita dakwakan, dakwa benda kan. Ini saya dakwa, ini hak saya. So ini maf'ulun bih lah. Ini kita dah ada fa'il tadi. Kullu. Maf'ulun bihnya annaha ni. Annaha milkuhu. Statement ni menjadi maf'ulun bih. Sebab anna plus dia punya kenyataan ni, kita takwil dia. Takwil mufrad. Takwil dia tu sebagai satu isim. Yang kita namakan masdar lah. Sebab an ni kita panggil an, bila tukar kepada plus kepada fi'il kita jadi masdar. So ta'wil mufrad. So, ini maf'ulun bih. Statement ni maf'ulun bih kepada idda'a. Tapi dia pula satu persatu huraian dalam tu, anna tu sama dengan inna, maknanya sifat musyabbahan dengan fi'il. Dia seumpama fi'il dari segi perangai dia boleh menasabkan isim. So ha tadi dinasabkan. So ha tu kita kena tentukan dia dulu. Dia ni jenis isim apa? Isim mu'rab yang boleh bertukar baris ke ataupun yang tak boleh bertukar baris, mabni. So dia dhamir kan? So kita pilih dia mabni. Kalau kita pilih mabni, so i'rab dia kita tak boleh guna majrur, tak boleh guna mansub, tak boleh guna marfu'. Kita hanya boleh guna istilah di tempat fi mahalli. Fi mahalli, berubah lah. Fi mahalli rafa' ke, fi mahalli nasab ke, fi mahalli jar. So sini apa? Nasab lah sebab dia objek kepada, dia isim anna kan. Setiap isim anna ni dia seperti maf'ulun bih. So dia fi mahalli nasab, di tempat nasab. Dan di tempat nasab isim anna. Khabarnya milkun. Milku plus hu. So milk itu khabar, asalnya khabar. Khabar anna. Khabar anna hukum dia rafa'. Khabar anna hukum dia rafa'. So rafa' nasab jar. Hukum dia rafa'. So rafa' sini nampak tak? Apabila nampak kita kata marfu' lah. Dirafa'kan dengan baris baris apa? Dhammah sini. Ad-dhammah yang nampak az-zahirah. So apa hubungan mulk dengan hu? Mestilah mudhaf dengan mudhafu ilaih. So mudhafu ilaih sini hukum dia sepatutnya jar kan? Tapi dia mabni kan? Mabni. So, kalau mabni i'rab dia fi mahalli. Mudhafu ilaih sini, mudhafu ilaih masuk grup jar. So di tempat jar, maf'ulun bih. Fatahakama. Lalu mereka berdua
membuat apa? Mengemukakan, membawa kes. So tahakama, yatahakamu. Masdar dia tafa'ulan. Tahakuman. Tahakuman, tahakumun, tahakumin. Fatahakama ila qadi. So fa'il dia mana? Fa'il dia tu alif tu. So alif tu menunjukkan tasniah. Yang refer kepada Umar lah maksud dia. Tapi alif tu sudah, bukan Umar tu sendiri. Alif tu sudah jadi fa'ilnya. Ila qadi. So ila ini jar, ini majrur. Ini jar, ini majrur. So tahakama kau kena pakai ila. So ila tu kepunyaan siapa? Kepunyaan tahakama kan? So dalam istilah grammar kita panggil apa? Bermuta'alliq. So ila ni bermuta'alliq dengan tahakama. So ila ni milik tahakama. Milik tahakama. So kita kata muta'allikun bi tahakama. Bermuta'allik dengan atau milik berhubung dengan tahakama. So ila huruf jar. Ini qadi, mestilah majrur kan? Okey, qadi ni kita tengok. Isim yang boleh berubah baris ke tak? Mu'rab ke mabni? Mu'rabun ataupun mabni. Mana satu? Satu Arab kata dia ni bukan termasuk, sebab mabni ni ada 8 je kan? So dia tak termasuk kategori yang 8. So kita kata mu'rab. Cuma masalah dianya, ya belakang tu dia nakis. So ya ada ya, kita panggil dia nakis. Nakis mana dia tak boleh ubah baris itu. Sepatutnya qadiyu. So ya tu berat nak menerima baris, so kita matikan qadi. Jadi i'rab dia, kalau ada baris ini qadi ada baris, so kita panggil dhammah muqaddarah. Kalau dia kasrah, so kasrah muqaddarah, yang ditakdirkan ada. So kalau dia baris atas dia boleh, dia Arab kata dia ringan. So boleh dikekalkan, qadiyah gitu. Boleh dikekalkan, maksudnya dia i'rab seperti zahirah lah. Maknanya fathah yang nampak zahirah barisnya. So yang ni dikecualikan, yang ni je muqaddarah. So sini muqaddarah kan lepas hilah, sepatutnya qadiyi. Tapi kita tak baca, kita baca dekat dot saja. Ya tak baca. So maksudnya dijarkan majrur bi dengan baris apa? Kasratin muqaddaratin. Kasrah yang ditakdirkan ada situ. Okey, sekarang ini apa hubungan dia dengan taib? Mudhaf. Yang ni mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukum dia masuk jar kan? So jar rasanya dia termasuk grup qadi, maksudnya dia mu'rab, bukan mabni. So nampaklah sini. Dia jar dengan baris kasrah. Fa talaba bayyinatan. So talaba fi'il. Fi'il pula kalau detailkan fi'il apa, madi, mudhari', fi'il amar. So fi'il madi. So madi pun mesti mabni dengan fathah. Kekal sentiasa dengan fathah. So dalam dia ada fa'il tak ada sini, yang zahir tak ada nampak. So ada dalam tu huwa, daripada kita boleh faham. Tu mustatir. Dhamir mustatir, yang dhamir yang tersembunyi dalam tu, itu huwa. Talaba, dia meminta bayyinatan, mestilah maf'ulun bih kan? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni masuk grup mana? Grup nasab. So nasab masuk grup maf'ulun bih, masuk dalam grup nasab. So hukum dia nasab, ataupun kalau kita nak buat baris, kita mansubun dengan baris fathah
Zahira, nampak. Kalau tak nak berhubung pun cukup dah. Dengan baris fathah. Bi fathatin. Nak detail lagi, fathatin zahiratin. Minhuma. So, talaba minhuma. So, min ni milik talaba. Ataupun kalau kita kata milik bayinah yang macam mana? Bayinah yang milik mereka berdua kan? Daripada mereka berdua ni. Ka'ina minhuma. So, ka'inatan minhuma. So, boleh jadi sifat kepada bayinah. Tapi yang jelasnya talaba min lah. Minta daripada makna milik talab. Falam yakun. Kana yakunu. Kana yakunu. So, yakunu wujud tu yang wujud. Adalah kita terjemah. So, dalam bahasa Inggeris, is are lah. Is dengan are. Is, are, was, were. So, pakai kana yakunu. So, adalah. Sekarang ni kita yakunu, masuk lam. So, lam itu menjazamkan, matikan sini. So, dua bagi mati bertemu. Satu waw nun. So, dihilangkan yang sakit. Waw hilang, jadilah yakun. So, lam yakun. Tidak, ya. Kan? Tengok konteks, kita terjemah tidak ataupun tiada. Lam yakun, maka tiada bagi li ahadin, ahadihima, one of them. Ahad, one, hima, them. One of them. Kan mudhaf fi'il pakai of kan? So, one of them. Kalau ada of tu, terjemah Inggeris, dia mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. So, ahad mudhaf, hima mudhaf ilaih. Li huruf jar. Apakah hubungan ahad dengan li? Majrur. Hubungan ahad dengan hima? Mudhaf. Hima mudhaf ilaih. So, li biasanya makna dia memiliki. Sampai saya dalam buku tata bahasa saya yang Arab tu, saya buat tajuk khusus dalam bahasa Arab, li dengan indah yang menunjukkan makna memiliki. So, li memiliki. Kalau untuk dhamir, la. La. So, la laka. Dia, kamu memiliki. Lahu, dia memiliki. So, untuk isim zahir kita pakai li dan juga untuk ya, aku. Macam li. So, li mempunyai lah. Li ahadihima. Li ahadihima. So, mereka berdua memiliki. Lam tidak. So, mereka berdua tidak memiliki bayinatun. Okay, sekarang ni isim kana ni bayinatun jauh. Sebab ada dipisahkan oleh li ahadihima. Asalnya lam yakun bayinatun. Asalnya ni lam takun bayinatun li ahadihima. Tidak ada keterangan bagi sebarang bukti bagi mereka berdua. So, sekarang ni kita pindahkan, tukar kan, yang ni mari duduk sini. So, bila dipisahkan, dia tidak wajib mutabakah. Ta sini sama dengan ta, tak wajib kalau ada pemisahan. Kalau direct secara langsung, ni wajib kena berhuruf ta sini. Mu'anas sama mu'anas. Tapi kalau kita pisahkan dengan huruf jar ataupun zaraf, boleh dipisahkan, memisahkan isim dengan ni, dengan isim kana. So, di sini boleh guna muzakkar. So, lam yakun li ahadihima bayinatun. Okay, sekarang ni apa hubungan bayinatun dengan yukimu? Yukimuha. Aqama yukimu. Aqama yukimu. Arada yuridu. Sama dengan arada yuridu, mengkendaki. So, aqama yukimu iqamatan. So, banyak makna dia. Qamat yang kita lakukan itu pun juga aqama yukimu iqamatan. Mendirikan sesuatu, menegakkan sesuatu, kita pacak sesuatu ni aqama yukimu iqamatan juga. Sini seolah-olah memacakkan bukti. Artinya mengemukakan bukti. So, makna
makna maknawi dia yang bukan lafzi tu ya, mengemukakan bukti tu. Yuqimu ha. Okey. Sekarang ni yuqimu sini nakirah. So nakirah boleh disifatkan oleh kata kerja. Sini kata kerja dan kita panggil ayat lengkap, kita panggil jumlah. Jumlah lengkap. Sebab jumlah lengkap dia dianggap sebagai nakirah. Ini nakirah kan? So nakirah artinya ini sifat dia. Ditakwil sifat lah. Sifat yang ni di tempat sifat lah, di tempat sifat. Sifat yang ni mausuf. Hubungan antara bayinah dengan yuqimu, mausuf, ini sifat. Ini benda yang dia disifatkan, kita panggil mausuf. Benda yang nak disifatkan. Yang ni yang menyifatkan. So kita panggil sifatnya. So sifat sini, ni rafa' kan? Rafa'. So sifat harus rafa' juga. Tapi sebab dia sini, dia bukan isim, dia i'rab dia mabni fi mahalli rafa'. Di tempat rafa' sifat. Fahakama al-qadi lil-qatati bil-hufrah. Lalu hakim qadi tadi memutuskan untuk qataklah hufrah lopak tersebut. Fahakama, ini fi'il madi kan? Qadi, fa'il dia, pelaku dia. Apa hukum fa'il? Marfu'. Tapi marfu' ni nampak tak nampak? Dia punya baris. Tak nampak sebab dia baris mati. Sini kan, ya kan? Dia berat untuk menerima baris. So kita kata ada dhammah dia. Marfu' bi dengan baris ad-dhammah. Tapi dhammah dia ditakdirkan sahaja. Muqaddarah. Bid-dhammati al-muqaddarati. Fahakama li, so li milik hakama. Dari segi makna tu dia milik hakama. Memutuskan untuk. Kan? Bil hufrah. Ini pun jar, huruf jar, ini majrur. Ini pun huruf jar, preposition, ini majrur. Kalau nak tambah lagi, majrur dengan baris apa pun lah. Majrur bi dengan baris kasrah, ini baris kasrah. So, bi pun muta'alliq dengan hakama juga. Kalau kita buka kamus, dia pakai dua-dua lah. Maknanya li bagi pihak, akan boleh bagi pihak. Ni benda yang nak diputuskan, benda yang kena putuskan, kita guna bi. Saya memutuskan kereta ni milik awak. Pakai bi lah. So hakam tu laka bisayyara. Falamma ra'athu qadi. Bila qadi melihat, bila qatah melihat qadi memutuskan hufrah tu tanpa sebarang keterangan, falamma, maka sinilah kan qalat, maka berkatalah qatat. So lamma, bila. So bila ni melibatkan waktu kan, so waktu zaraf lah. Maknanya asal dia qalat, berkata si qatat kepada si qadi. When? Lamma ra'athu qada. Apabila dia melihat qadi telah memutuskan tanpa keterangan, tanpa bukti. So mestilah adverb bagi keterangan kepada qalat lamma. So dia zaraf. Tapi dari segi susunan ayat tu dia macam syarat. Macam syarat. Sebab dia ada penyambut dia. Kita kata falamma ra'athu, tak sudah kan? Tergantung. Apabila dia melihat Tok Qadi memutuskan gitu, kan kita sebut maka kan sini. Penyambut dia. Sesuatu yang ada penyambut kita panggil syarat. So dia juga syarat. Ini penyambut dia, kita panggil jawab syarat. Kalau kita kata dia zaraf, dia punya amil dia qalat. Qalat lamma ra'at. Okay, ra'at daripada ra'ah, kalau mu'annas buta sini. Ni ya digugurkan. Ra'at. Ini maf'ulun bih lah Ra'athu. Objek dia maf'ul.
Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apa hukum dia? Bukan nasab kan? Nasab. Okay, nasab. Tapi sekarang ni dia isim dhamir. Dhamir ni mabni ke mu'rab? Mana boleh berubah baris ke tak boleh berubah baris? Mabni. So kalau mabni, i'rab dia fi mahalli. So di tempat apa sih? Di tempat nasab. Di tempat nasab maf'ulun bih. Okay, dia melihat, so ra'a, macam kita tengok ra'a kan? So ra'a melihat kereta, ra'a as-sayyara. Ada satu je maf'ulun bih dia. Melainkan kalau pandangan, ra'a mana berpandangan. Saya melihat Zaid, ra'aitu Zaidan. Aku berpandangan baik. Tayyiban. Ra'aitu Zaidan tayyiban. Aku melihat Zaid baik. So baik itu mana aku berpandangan. So dua maf'ul. So ra'at di sini melihat dia lah kan. So mana satu maf'ul. Bila satu maf'ul, so qadha biha ni akan jadi masalah dia. Masalah dia milik siapa? Hubungan dia dengan ra'at ke ataupun hubungan dengan hu? Mestilah hubungan dengan hu kan. Dia menerangkan hu. So hubungan dia sini makrifah. Tadi kita kata ayat lengkap hukum dia nakirah kan. So apa yang sesuai untuk makrifah, lawan dia kata sifat dia nakirah. Sebab sifat mesti sama-sama. Kalau makrifah sini makrifah. Tapi kalau sifat itu satu makrifah satu nakirah, kita panggil hal. So dia ni hal kepada. So aku melihat dia melihat dia dalam keadaan telah memutuskan untuk dia. Qadha biha min ghairi bayyinatin. Min huruf jar kan? So ghairi bayyinatin. So ghair selalu kita jumpa dia mesti guna secara idhafah. Ghair bayyinatun. Sini bayyinatun. Sini ghair dia sentiasa tak ada tanwin lah. So ghairu, kalau masuk ghair, yang ni automatik bagi bawah ni. Ghairu bayyinatin. So bayyinatin dijarkan oleh ghair. Ghair pula dijarkan dalam konteks sini dijarkan oleh min. So min ghairi bayyinatin. So min tak perlu diterjemahkan sini sebab dia mari satu package. Min ghairi maknanya dia tanpa. So tanpa bayyinatin, tanpa keterangan. So, muta'alliq dengan qadha min ghairi bayyinatin. Wal halu, dalam keadaan. So hal mana keadaan, situasi, hal sebenarnya mubtada. So anna tadi dah beritahu huruf yang menyerupai fi'il kita panggil huruf musyabbah bil fi'il. So ni isim dia. Isim anna, hukum dia nasab. Mana khabar dia? Kanat lil ghurab. Kanat lil ghurab. Kanat mana adalah milik ghurab. So ini sekali lagi datang li kan. So kalau kita buat ayat contohnya, hiya lil ghurab. Hiya lil ghurab. Dia milik ghurab. Dia milik ghurab. Ini present tense. So kalau kita nak buat past tense, hiya boleh buat kanat. Ganti dia. Jadi kanat, dia, hiya tu dah masuk dalam perut ni. Dan kanat tu dia menunjukkan was ataupun wa. So kanat dia adalah milik. Li mana milik kan? Maka hiya lil ghurab, dia milik ghurab. So kanat lil ghurab, cuma tukar sini jadi mubtada, ini jar majrur. Tapi sini kanat jar majrur sini jadi mubtada, ini isim mubtada, ini khabar. Tapi kanat dah jadi isim dah. Dalam tu ada hiya kan? So hiya dah jadi isim kanat, lil ghurab mana khabar kanat. Qalat. Ini jawab syarat tadi. Jawab lamma qalat lahu muannas kan? Sebab qatak ni muannas lafzi. Mana ada ta tu? Muannas lafzi. Qalat laha ayyuhal qadi, wahai tu qadi, ayyuhan nas. Kalau ada ayyuha mesti kena makrifah lepas dia tu. Tengok dalam Quran ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu kan? Semua selepas dia tempat ayyuha artinya ini wahai kan? Mesti kena makrifah. So qadi yang dia masuk alif lam. Qadi.
Malladhi. Apakah yang mendorong? Ma tu istifham. Ma alladhi. Alladhi mana yang kan, isim mausul. Da'a silah dia. So da'a ke apakah yang mendorong kamu? Okey, sekarang ni ilah kan. So da'a pakai ilah. Mendorong, kalau kita mendorong terus, mendorong melakukan, mendorong belajar, mendorong kan kita guna terus kepada fi'il sini. Tapi Arab tak, ada da'a kena pakai ilah. So ilah selepas dia wajib isim. So kalau ilah hakamta tak boleh. So sebab tu dia masukkan satu an di sini, an untuk mengisimkan fi'il. So sini dah jadi automatik dari segi makna isim. Dari segi grammar lah, dari segi terjemahan kita tu tetap kita terjemah macam bahasa Melayu kita lah. Mendorong, memutuskan. Tapi Arab tak boleh. Dia pakai da'a memang wajib kena pakai ilah, dan ilah kena isim. So kalau selepas ilah tu ada fi'il, so kita masukkan an untuk mengisimkan hakamta. So hakamta mana fa'il dia, hukum dia ada fi'il fa'il sini, li jar majrur. So walaisa li bayyinatun. Walaisa li bayyinatun. Okey, kalau kita nak kata saya memiliki keterangan, li bayyinatun. Saya memiliki kereta, li sayyaratun. So kalau menafikan, tidak memiliki, bubuhlah laisa. Sini. Laisa. Laisa li bayyinatu. Laisa li bayyinatu. Okey, kalau ini isim dia, isim laisa lah. Sepatutnya kita kena baca laisat. Sebab bayyinah muannas. Tapi oleh kerana dipisahkan oleh jar majrur sini, dibolehkan buat muzakkar kalau ada pemisah. So laisa li bayyinatu. Nak buat laisat pun boleh, laisat li bayyinatu. Wa man alladhi asarta bihi. So asara yuasiru, fa'ala yufa'ilu, bukan fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. So af'ala yuf'ilu kan. Asara. So nombor 4. Asara. So asara berarti prefer. Memilih. Saya prefer yang ni daripada yang ni. So asara tu maksud dia prefer. Kena pakai ala lah. Mengatasi. Prefer this than that. Pakai ala. Bayyinatum alladhi athara. So af'ala yuf'ilu. Bab af'ala yuf'ilu. So kita ada dua lah. Sina a, kemudian tambah alif satu kan. Tambah alif situ satu. Af'ala. Af'ala. So a'sara. A'sara. So dua hamzah bertemu satu tempat, so kita boleh tukar dia kepada alif. Jadi athara. So boleh buat gelombang. Jadi athara. So athara memilih. Apakah yang menyebabkan kamu memilih dakwah aku? Dakwaya. So dakwa plus ya. So ada dua ya situ kan. So nanti idghamkan dia jadi dakwaya. Dakwaya, dakwan aku. Mengatasi ala dakwah urabi. Dakwah urab. Bihi tu refer kepada, kerana alladhi ni kan, dia nak kepada satu dhamir. So dhamir kita bubuh lah. Sini dhamir hu. Malladhi asarta bihi. Apakah benda yang mendorong kamu, yang menyebabkan kamu memilih
dengan faktor dia tadi, dakwahan aku. Ala huruf jar kan? So huruf jar mestilah sepatutnya dakwaya sini kan? Dakwayi. Tapi sini kita kata tadi dia alif maksurah. So alif maksurah tak boleh menerima baris, kita kata i'rab dia majrur secara takdir. Majrur dengan baris yang ditakdirkan ada. Majrur bil kasrah muqaddarah. Faqala laha qad ishtahara. Ishtahara yashtahiru. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. So fa'il dia sidq. Masyhur dengan kebenaran. Masyhur dengan bercakap benar. Bainan nas, between nas. Baina zaraf dia mesti selalu jadi mudhaf. Dan sini mudhaf ilaih dia. Mudhaf ilaih. Qad ishtahara anka as-sidqu bainan as-sara. Anka milik ishtahara. Bermuta'alliq dengan ishtahara. So hatta pula So hatta tu hatta makna ibtida. Maknanya putus dah. Hubungan i'rab putus dengan yang sebelah sini. Kalau kita kata hatta untuk ataf, so dia kena sini mufrad, sini mufrad. Tapi sini whole sentence kan. Kalau ishtahara, dia masyhur sehinggalah. Masyhur sehinggalah hatta. So dia tak boleh ataf. Ataf mufrad. So sini dipanggil ibtida, mana mula lah. So bila mula, artinya dia tak ada i'rab lah. Hatta ni la mahala la min al-i'rab. Kemudian darabu ni kan, ni ayat ni. So ayat ni ayat yang permulaan kita panggil tak ada i'rab lah. Mana tak ada hubungan yang sebelah sini. Mana-mana kalau ibtidak kita kata tidak ada i'rab, tidak ada. Sebab nak i'rab ni mesti ada benda, faktor, ada amil dia yang memberi kesan. So kalau kita mula dengan ayat tu tak ada i'rab apa. So kita panggil darabu ni tak ada i'rab. Kita tak boleh nak kata dia di tempat rafa' ke, di tempat jar ke, di tempat nasab ke, menerima kesan daripada amil lain. So hatta darabu. Okay, darabu asalnya pukul. Tapi kalau guna dengan masa maknanya menjadikan, membuat perumpamaan. So ini fa'il dia waw tu. So waw tu fa'il. Waw fa'il, maf'ulun bih dia masal. Kan? Waw ruja, sik majrur, hubungan dengan ka mudhaf. Yang ni mudhaf ilaih. Tapi mudhaf ilaih hukum dia sini di tempat apa? Di tempat jar, kerana dia mabni. Faqalu. Lalu mereka berkata, mana orang manusia ni dia buat perumpamaan untuk qatah. Perumpamaannya mereka kata gini. Ini perumpamaan dia. Ma asdaqu min qutatin. Ini peribahasa dah jadi peribahasa. Kalau orang kata, oh mu ni bagus lah. Kalau orang kata mu ni bohong. Kan? Mu ni bohong. So kita kata ana asdaqu min qatatin. Aku lebih benar jika dibandingkan dengan kotak. Kotak tu benar dah, tak ada orang menafi dah. Dia benar. Sebab apa dijadikan kotak tu sebagai perumpamaan? Sebab kotak burung merpati yang di Sahara ni, bunyi dia kotak macam ayat kita dengar. Bunyi dia tu bunyi kotak. Dia tak ada bunyi lain dah. Tak pandai nak bunyi lain. Jadi dia tu benar, tersangat benar dia nak kenal dia tu kotak lah. Tu asalnya silsilah dijadikan perumpamaan kotak ni sebagai benar kerana dia tak pandai dah guna suara yang lain untuk tipu-tipu, tak ada. Gembira pun guna kotak, bunyi kotak, sedih pun bunyi kotak. So dia tak pandai tipu-tipu lah. Kotak. So ana asdaqu min qatatin. Sini mungkin mana laisa lah. Laisa asdaqu min qatatin. Cuma dia tak ada kalau kita kata laisa, ni isim laisa. Laisa asdaqu min qatatin. Khabar tak ada. Khabar boleh sebab khabar laisa ataupun ma ni dia boleh dihazafkan kan. So ma asdaqu dibenarkan jaiz. Yajuz dihazafkan. So ma asdaqu min qatatin mawjudan. Tidak ada yang lebih benar daripada qata. Ma asdaqu min qata. Ini isim tafdil. Isim tafdil.
Si tafdil pakai min lah, milik dia. Cuma kalau tengok baris yang digunakan oleh cetakan Pakistan, dia guna ma asdaqa kan. Ma asdaqa. Betapa wah hebatnya. Tapi ini bukan perumpamaan peribahasa, sebab peribahasa dia memang guna benda hak tetap dah, min asdaqu. Guna isim tafdil. Mungkinlah dia baris tu sebab dia tak boleh nak trace ma ni ma apa benda. Nak baris apa? Ma. Sebab kalau kita kata ma tu sebagai tidak, so adakah dia tahu? Dia tahu bahawa khabar, dia cari khabar tak jumpa pula. Sebab tu dia takdirkan ma tu ma menunjukkan makna takjub. Oh, hebat sungguh dia kata. Kotak ni dari segi cakap benar. So saya lebih ni prefer ni lah, kekalkan asdaku ni dia punya asal dia. Asal proverb dia pakai asdaku min. Faqalat lahu iza kana al-amr. So iza sama dengan tadi lamma tadi. So dia zaraf. Sebab mana dia bila. So bila mana sinilah. Okay. So bila sini. Dan dia dalam sama dia apa? Dia zaraf. Dia syarat. So syarat dan ada penyambut lah. So iza kana al-amru ala ma zakarta fawallahi. Ini penyambut dia, fawallah. So jumlah ni fawallah, demi Allah, sesungguhnya khufrah tu, kelopak tu milik ghurab. Dia mengakulah itu milik ghurab. So ini penyambut kita panggil jawab. Jawab syarat tu jumlah qasamiyah. Ayat qasam. Okay. Ini sebab dia mula dengan fa ni. Fa masuk dengan wallah. Biasanya kita jumpa juga struktur lain, cara lain. Kita guna cara lain, dia jadi wallahi saja. Fa inna, fa tu bubuh kepada inna. Fa innal hufrah lil ghurab. Boleh juga ayat macam ni. Iza kana al-amru ala ma dzakarta wallahi. So mana wallahi kita buat selangan kan. Wallahi fa innal hufra lil ghurab. Jadi mana penyambut kepada iza? Bukan lagi wallah lah. Fa inna tu. So fa inna ni penyambut dia. Tapi wallahi ni sumpah dia perlu kepada penyambut juga. Dia penyambut dia tak ada. Penyambut dia duduk mana? Penyambut dia difahami daripada sini. So dihazafkan kerana makna dia dah ada, tak payah lagi bubuh 2, 3, 4 benda hak sama. So teknikal, dari segi teknikal i'rab saja, kalau kita sebut wallahi, maknanya penyambut dia, makna jawab syarat dihazafkan. Tapi kalau kita guna fa situ, kan, fa, so jawab syarat dah ada. Dah ada ni, jawab kepada iza tu dah ada. Fa wallahi kan. Wallahi, dan jawab kepada Allah ni dah ada sini, innal hufrah sini. Jawab kepada iza tu fa. Jawab kepada sumpah Allah ni innal hufrata lil ghurab. Itu perbezaan dari segi i'rab. Makna tu sama aja. Kalaulah perkara tu begitu sebagaimana yang kamu sebut, maka demi Allah sesungguhnya hufrah itu adalah milik ghurab. Okay, ma tu mana laisa? Ana tu isim laisa lah kan? Khabar dia mimman, sebab ini min man. Termasuk ni. Tidaklah aku termasuk di kalangan orang yang masyhur tentang dia sifat jamilah. So khullah ni fa'il kepada tashtahiru. Kan? Tashtahiru fa'il dia. Tengok dia pisahkan, kalau kita berbuah ya pun boleh. Mimman yashtahiru anhu khullatun. So khullah ni hubungan dengan tashtahiru, hubungan dia fa'il. Fa'il hukum dia marfu' bid dhammah sini kan. Tapi apa hubungan khullah dengan jamil? Jamil ni kata sifat. So bila kata sifat, nama baru dia sini mausuf.
yang disifatkan. Jamilah sifat. So sifat dengan mausuf mesti konsisten dari segi banyak perkara. Maknanya kalau sini nakirah, sini nakirah. Kalau sini marfu', sini pun marfu' juga. Kalau sini mu'annas, sini mu'annas juga. Mesti harmoni antara dua. Wa yaf'alu khilafaha. Sini ada dalam ini ada huwa, dhamir dia, fa'il dia. Khilafaha mudaf, sini mudafu ilaih kan? Tapi hubungan yaf'alu, ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nasab lah hukumnya kan? Ini mansub. So, mansub dengan baris fathah. Nampak tak? So, nampak fathah zahirah. Ini mudafu ilaih. So, mudafu ilaih hukum dia majrur. Tapi sini mabni kan? Sebab dhamir. So, fi mahalli di tempat jar. Faqala laha ma hamalaki ala hadhihi da'wa. So, da'wa ni mu'annas sebab dia guna hazihi. Apakah yang membawa, apakah yang mendorong kamu untuk, apakah yang membawa kamu kepada, kalau hamalah pun asalnya makna membawa. Apakah yang membawa kamu kepada dakwa ini? Kepada dakwa ini. Ini jar kan? Ini majrur kan? So, jar majrur. Ini jar, ini majrur. So, majrur, yang hadhihi sama dengan dhamir. Dia mabni. Baris dia mabni. Baris bawah hi tu, baris asal tu bukan baris disebabkan oleh ala. So, dia mabni kekal. So, kita kata fi di tempat mahal jar. Di tempat jar. Di tempat jar. Tapi apa hubungan dia dengan dakwah? Dakwah. Ini dia panggil isim isyarah yang menunjukkan. So isim isyarah apa maksud dia? Ada benda yang kena tunjuk. Benda yang tunjuk dakwah ni kita panggil al-musyaru ilaihi, daripada asyara kan. So asyara isim maf'ul dia musyar. Musyaru. So musyarun isim maf'ul. Isim maf'ul termasuk kata sifat. Sirah kata sifat. So ini sifat lah musyaru ilaih. Dari segi makna ya. Dari segi makna dia musyaru ilaih. Benda yang ditunjuki. So bila dia musyaru ilaih, dia kata sifat, bentuk kata sifat, dia sifat lah. So hubungan dia dengan hazihi, yang ni mausuf, yang ni sifat. Baik, kalau kita tak mahu takwil dia sebagai musyaru ilaih, kita nak kata dakwah lah. Okey, kita kata dakwah, so apa hubungan hazihi dengan dakwah? Benda yang sama kan? Hazihi ni refer kepada dakwah juga. So, kalau dua perkataan refer kepada benda yang sama, kita panggil badal. Macam Perdana Menteri, sebut nama dia. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin. So, Muhyiddin dengan Perdana Menteri benda yang sama. So, kita panggil badal. So, yang ni mubdal minhu. Mubdal yang dibadalkan daripadanya. Mubdal minhu. Okay, apa hubungan dakwah dengan batilah? Batilun daripada fa'ilun. Sirah fa'ilun. Kalau mu'annas fa'ilatun. So sirah ni sirah sifat kan? So sifat. Ini pun mu'annas, ini pun mu'annas. Yang ni pun takdir dia sepatutnya bagi bawah kan? Di alif maksurah. So yang ni zahirnya nampak. So yang ni pun jar, yang ni pun jar. Faqalat, lalu dia berkata, yang mendorong aku tu ialah, yang menyebabkan aku tu ialah sauratul ghadab lah. So alladhi hamalaki alladhi hamalani, yang mendorong aku tu ialah, ataupun hamalani terus, hamalani saurah, jadi fa'il. Kalau kita kata alladhi hamalani, khabar. Ini khabar. Kalau kita kata fi'il, hamalani sauratul ghadab. Saurah mana? Desakan ghadab ataupun pengaruh ghadab, kemarahan. Ini mudaf. Yang ini mudafu ilaihi. So li huruf jar,
Kaun majrur, hi mudhafu ilaih, sebab hubungan kaun dengan hi mudhafu ilaih, majrur. So kaun ni macam kana lah. So kana dah kena perlu boleh isim dah. Isim dia sekarang ni kita tukar dia kepada masdar, kaunun, masdar. So dia still boleh diidhafahkan kepada isim dia. So kana dalam tu ada huwa kan, so kita keluarkan jadi hi. So walaupun dia mudhafu ilaih tapi dia isim kana. So isim kana nak kepada khabar. So khabar ni dah khabar kana. Apa hukum khabar kana? Mestilah mansub ataupun nasab. So nasab ini mansub dengan baris fathah zahirah. So li mani'an li, hubungan dia dengan mani'. So min huruf jar wurud daripada warada, masuk. Warada yaridu, masuk ke lopak, masuk ke kolam, masuk ke pergi ke wadi ke. Kalau unta dia nak pergi ke wadi tu, nak pergi masuk bukan masuk dalam air, nak pergi di tepi air tu, kita panggil warada lah, makna sampai. Asalnya maknanya sampai. Hadis pun wurud, warada juga, hadis tu sampai kepada kita. Dan sini dia melarang daripada sampai, makna daripada masuk ke lopak, daripada sampai ke lopak, daripada aku masuk ke lopak. Terjemahannya masuk ke air lah, masuk ke air. Kalau sampai pula tu terjemahan kita jadi macam black. Min wurudiha, so dia punya masdar wurud. So ini jar, ini huruf jar, ini majrur, tapi hubungan dia dengan ha, ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. So ha dhamir. So dhamir hukum dia mestilah mabni. Kalau mabni i'rab dia fi mahali, di tempat jar. Walakinna, lakinna sama dengan inna, anna. Huruf apa kita panggil? Huruf yang menyerupai fi'il, dari segi dia boleh menasabkan isim. So sini dia nasabkan rujuk kan, walakinna rujuk, tetapi kembali. Ruju'an nasab dengan baris fathah yang nampak zahirah. Mana dia punya rujuk ilal haq. So rujuk ilal haq, so ni ila jar, ini majrur. So rujuk kembali ke kan, so ila ni milik rujuk, sebab dia masdar seperti fi'il, so dia boleh terima jar majrur, maknanya bermuta'alliq dengan rujuk. Aula pula ialah khabar lakinna, ini isim lakinna, ini khabar aula, khabar lakinna, cerita dia. Aula ini isim tafdil lah, isim tafdil, mana af'alu, patutnya aulayu, tapi berat juga sebut, uzul, ada alif di situ, tak boleh terima baris. Aula. Minat tamadi, tamada, ya tamada, masdar dia tamadin. Kalau nakirah, kena ada ya sini kan, kalau masuk alif lam kembali balik ya, jadi at-tamadi. So at-tamadi, berterusan. Majrur lah kepada ni. Okey, majrur dia secara zahirah ke muqaddarah? Muqaddarah, sebab sini ada ya tak boleh terima baris. Sepatutnya tamadiyi situ, ya tak boleh terima baris. Uzur panggil uzur. Berat panggil berat. Ya berat menerima baris. Kenapa kita panggil dia muqaddarah? I'rab dia secara muqaddarah kerana berat menerima baris. Fil batil ni huruf jar, batil majrur dengan kasrah zahirah, li huruf jar, anna huruf musyabbah bil fi'il. So selepas dia perlukan baqa, isim dia lah kan. So anna huruf musyabbah yang menyerupai fi'il, so dia akan menasabkan isim. So baqa'a, sepatutnya baqa'an, tapi sebab dia ada idhafah sini, so idhafah tak ada tanwin lah, so baqa'a. So hubungan dia dengan hazi, ini mudhaf. Hubungan dia dengan anna, dia isim anna. So sini mudhaf, sini mudhaf ilaih. Hazihi mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih jar kan? Jar. Tapi ini hazihi termasuk apa? Termasuk isim mabni. So kita kata fi mahalli jarrin.
Apa hubungan hazihi dengan syuhrah? Tadi saya dah beritahu hazihi tadi. So sini kita boleh i'rab dia. Kalau kita kata sini sifat, kita masuk dia musyarun ilaihi, al-musyaru ilaihi. So sini akan jadi sifat, sini akan jadi mausuf. Tapi kalau kita kekalkan ini isim tu kita nak, kita tak nak takwil dia sebagai musyar, kita kata ini badal. Ini mubdal minhu. Okey, jawapan kepada khabar kepada anna. Li anna. Li anna mana khabar li anna? Anna khabar dia khairun lah. Khairun min. Khairun ni dia isim tafdil yang dikecualikan daripada wazan af'alu. Antara yang dikecualikan khairun dengan syarrun. Lebih teruk. Patutnya asyarru. Dia guna syarrun, khairun, sepatutnya akhyaru. Lebih bagus. Khairun, akhyaru pakai min. Isim tafdil pakai min. So min tu milik dia. So min huruf jar. Selepas dia mestilah majrur kan? So alf, 1000. Ini majrur. Majrur dengan baris kasrah. Nampak tak nampak? Nampak? Zahirah. Tapi ada lagi dia hubungan dengan hufrah. Dia mudhaf. Ini mudhaf ilaih. So mudhaf ilaih yang ni baris dia kasrah disebabkan oleh min. Yang ni baris kasrah disebabkan oleh alf. Sebab dia jadi mudhaf ilaih. Wallahu a'lam bis-shawab.